Apa yang akan berlaku sekiranya kita putuskan tali silaturahim? Apakah kesan dan akibat daripada itu? An Jubair ibni Mut'im qala inna Jubair ibni Mut'im akhbarahu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhul jannah qati'u rahmin, la yadkhul jannah qati'un rahmin, rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi. Suatu hadis sahih. La yadkhulul jannah qati'u rahmin, sabda Rasulullah, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. La yadkhulul jannah qati'un rahmin, orang yang memutuskan tali silaturahim tidak akan masuk syurga. Kalau kita lihat berdasarkan kepada pengalaman saya sebagai pengamal undang-undang, dalam bulan puasa ni banyak kes yang melibatkan tuntutan hak jagaan sementara anak. Saya nak sentuh isu semasa sedikit. Bila tiba musim hari raya, bila hampir ketibaan hari raya Aidilfitri, timbul masalah kalau anak berada di bawah jagaan ibu, yang mana ibunya telah berpisah dengan ayahnya, maka si ayah akan mengalami kesukaran untuk berjumpa dengan anaknya, dan ini akan menimbulkan masalah. Begitu juga kalau si ayah yang mendapat hak jagaan terhadap anak kecil, maka ibunya pula akan menghadapi masalah untuk berjumpa dengan anak, terutamanya di musim perayaan. Apa yang berlaku? Masyarakat Islam, bila saja berlaku perceraian antara ibu dan ayah, maka akan menimbulkan kesulitan kepada si anak yang akan menjadi mangsa. Tiba musim perayaan, anak yang berada di bawah jagaan ibu akan dinafikan hak untuk bersama dengan ayah. Begitulah sebaliknya, anak berada dengan ayah dinafikan hak untuk berjumpa dengan ibunya, terutamanya di masa hari raya. Fenomena ini banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Rasulullah pesan, la yadkhulul jannah man qati'un, dalam hadis yang lain, sesiapa yang memutuskan tali silaturahim tidak akan masuk syurga. Kalaulah seorang ibu tergamak untuk memisahkan anak dengan ayahnya, terutama di masa perayaan, di masa sambutan Aidilfitri, atau si ayah menafikan anak untuk berjumpa dengan ibunya untuk sama-sama meraihkan perayaan Aidilfitri, itu adalah suatu perbuatan, satu dosa yang besar. Mana boleh kita memisahkan anak dengan ayah, mana boleh kita memisahkan anak dengan ibu. Tetapi fenomena inilah yang banyak berlaku. Dalam bulan Ramadan, banyak kes-kes difalkan di mahkamah syar'iyah yang menuntut hak jagaan sementara. Dapat hak jagaan sementara, maka hak lawatan diabaikan. Ibu dapat hak jagaan sementara, hak ayah untuk bersama dengan anak, untuk melawat anak, diabaikan. Hak ayah mendapat hak jagaan, hak ibu pula untuk melawat diabaikan. Jadi inilah fenomena yang berlaku. Memanglah menurut hukum syarak, menurut amalan di mahkamah syar'iyah, anak lelaki di bawah umur 7 tahun, anak perempuan di bawah umur 9 tahun, memanglah dengan ibu. Tetapi hak untuk melawat kepada bapa hendaklah diberi, tidak boleh diabaikan. Ini adalah kehendak hukum syarak. Sebab Rasulullah pesan, la yadkhulul jannah man qati'. Orang yang putuskan tali silaturahim ni tak akan masuk syurga. Sepatutnya ibu yang mendapatkan hak jagaan akan menggalakkan anaknya untuk berjumpa dengan ayahnya.
terutamanya di hari Aidil Fitri, di hari raya Aidil Fitri. Begitulah sebaliknya, kalau anak itu bersama dengan ayah, ayah akan memujuk anaknya, memberikan perangsang, motivasi pula untuk anak itu berjumpa dengan ibunya, terutamanya di hari Aidil Fitri, di hari Aidil Fitri, kan, perayaan Aidil Fitri. Bukan sebaliknya memutuskan tali silaturahim, sebab itu adalah perbuatan dosa besar. Walaupun apa yang saya katakan tadi itu, anak lelaki di bawah umur 7 tahun, anak perempuan di bawah umur 9 tahun, bukanlah hak mutlak, bukanlah menjadi hak mutlak kepada ibu untuk menjaganya. Walaupun menurut hukum syarak dan juga peruntukan undang-undang, anak lelaki 7 tahun ke bawah, anak perempuan 9 tahun ke bawah kepada ibu, bukanlah mutlak. Hak tersebut akan gugur, akan gugur sekiranya ibu tersebut berkahwin lain, berkahwin dengan lelaki yang tidak mempunyai kaitan dengan anak tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kalaulah si ibu itu sengaja berpindah untuk mengelakkan pengawasan bapanya, maka hak tersebut akan gugur. Hak ibu itu akan gugur. Walaupun yang tadi saya sebut 7 tahun ke bawah untuk anak lelaki, 9 tahun ke bawah untuk anak perempuan kepada ibu, tapi hak tersebut akan gugur kalau yang pertama ibu berkahwin lain dengan lelaki yang tidak mempunyai kaitan pertalian saudara dengan anak tersebut. Kedua, kalau ibu tu sengaja pindah untuk mengelakkan pengawasan bapa, sengaja dia pindah nak larikan daripada pengawasan bapa contohnya, maka hak tersebut gugur. Kalau ibu itu murtad pun gugur. Kalau ibu itu cuai atau menganiaya anak, menzalimi anak, kan, abuse, aniaya anak, maka hak tersebut juga gugur. Jadi bukanlah automatik. Dan kalaulah perlakuan ibu tersebut adalah satu perlakuan yang buruk pada pandangan umum menurut hukum syarak, maka hak tersebut juga gugur kepada ibu. Jadi 5 perkara ni kalau ibu lakukan, maka akan gugur. Jadi sebab itulah Islam menitik beratkan tentang hadanah, penjagaan tu, terutamanya di musim perayaan. Berilah peluang, kalau anak tu bersama dengan ibu, maka hak lawatan kepada bapa perlu diberikan untuk sama-sama bapa meraihkan hari raya bersama dengan anak. Jangan kita hukum, jangan kita putuskan tali silaturahim anak dengan bapa, anak dengan ibu. Sebab kita kena faham konsep hak penjagaan ni ialah bukan untuk menyenangkan ibu ataupun bukan untuk menyenangkan bapa. Konsep jagaan ni menurut ulama, inna haqqal mahdun ahaqqul min haqqil hadinah. Hak mendidik itu, hak menjaga itu sebenarnya ialah untuk lebih kepada anak, bukan kepada ibu. Yang berhaknya ialah anak. Jadi kalau anak tu dia memerlukan ibu, dia memerlukan bapa, bukanlah kita kena tamak, kena utamakan diri kita, utamakan kehendak mak, utamakan kehendak ayah sebagai penjaga, tetapi keutamaan tu kepada anak. Inna haqqal mahdun ahaqqu min haqqil hadinah. Hak anak tu lebih utama, dan lebih utama tu hubungkanlah silaturahim anak dengan mak, bagi peluang jumpa dengan ayah, anak dengan ayah bagi peluang jumpa dengan mak. Konsep hukum cukup mudah. Kalau kita faham, agama tu mudah. Jangan putuskan tali silaturahim. Bila kita menekan, bila kita menyebabkan berlakunya tali silaturahim ni putus, maka itu akan membebankan kita sebenarnya, mendatangkan musibah, menyusahkan hidup kita. Sebab syariat ni senang, agama ni senang. Ad-dinu yusrun, Nabi pesan, agama tu mudah. Apa yang hak orang, bagi. Apa yang menjadi hak kita, pertahankan. Hak kita sebagai penjaga, hak orang sebagai hak untuk melawat, bagikan hak untuk melawat. Begitu mudah. Agama ni begitu mudah.